Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan. Kembali lagi dalam subjek perniagaan tingkatan 4. Pada hari ini kita akan sambung bab 4, tajuk 4.2 iaitu tujuan setiap bahagian fungsian. Pada video yang lalu, kita telah belajar dua fungsian iaitu pentadbiran dan juga sumber manusia. Pada hari ini, kita akan sambung tujuan bahagian fungsian iaitu keuangan dan juga teknologi maklumat dan telekomunikasi atau ringkasnya ICT. Okey, pengurusan keuangan sebenarnya merujuk kepada aktiviti untuk merancang, menyusun, mengarah dan juga mengawal segala aspek pembiayaan dan juga perbelanjaan dalam perniagaan. Semua aset dan liability yang perlu diuruskan dengan cara yang terbaik bagi menjamin perniagaan kekal lestari. Contoh fungsian keuangan. Okey, ini kita lihat ini adalah biasanya jawatan-jawatan yang terdapat dalam bahagian keuangan. Yang pertama ialah accountant, iaitu menyediakan laporan prestasi keuangan untuk melihat untung rugi syarikat dan juga untuk tujuan percukaian. Kemudian yang kedua ialah pegawai keuangan, memeriksa bajet jabatan dan juga pendapatan terkini daripada jualan, menyediakan unjuran, jualan tunai dan juga kepakaran dalam menganalisis maklumat keuangan harian. Seterusnya, kita juga ada jawatan pegawai kredit, iaitu membantu accountant dalam menyelia rekod-rekod keuangan dan juga mengurus semua bentuk hutang. Okey, yang seterusnya ialah staf keuangan, membantu menyediakan penyata keuangan. Okey, kalau kita cerita mengenai jawatan-jawatan yang terdapat dalam keuangan, ada banyak lagi lah. Contohnya kita ada pembantu keuangan, ada istilah koordinator, ada juga eksekutif keuangan dan sebagainya. Bergantung kepada penjawatan yang disediakan dalam sesuatu syarikat tersebut. Okey, kita lihat ya, tujuan bahagian pengurusan keuangan ni, dia memainkan peranan yang penting untuk memastikan sumber keuangan yang terhad boleh diagihkan dan dibelanjakan dalam aktiviti perniagaan yang boleh menjanakan keuntungan serta meningkatkan produktiviti. Okey, pengurusan keuangan juga perlulah memastikan bahawa hasil keuangan yang diperolehi bukan sahaja dapat menampung segala perbelanjaan dalam perniagaan, malah boleh memperoleh keuntungan. Pada masa yang sama, pengurusan keuangan juga penting dalam memastikan sumber keuangan syarikat berada dalam keadaan yang mencukupi untuk melaksanakan operasi perniagaan agar perniagaan tidak terkendala. Sebenarnya bahagian keuangan ni sangat penting kerana mereka adalah orang yang bertanggungjawab terhadap data keuangan. Jadi bila dia ada data keuangan tu, bila dilihat sesuatu yang kurang ataupun terdapat masalah, mereka akan inform kepada ketua atasan ataupun bahagian-bahagian lain dan membincangkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contoh, kalau dia dapati ada rugi berlaku. Jadi perbincangan akan dilakukan bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, ini adalah peranan pengurusan keuangan pula. Yang pertama, membuat perancangan keuangan. Yang kedua, mengagihkan sumber keuangan mengikut peruntukan yang telah ditetapkan dan juga mengawal keuangan setiap bahagian. Okey, bagaimana nak merancang perancangan keuangan ni? Yang pertama, kita kena menentukan objektif keuangan yang hendak dicapai oleh organisasi. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang objektif keuangan secara terperinci dijadikan garis panduan untuk merancang sebarang aktiviti keuangan dalam organisasi. Sebab itulah dalam apa-apa hal, perancangan adalah sangat penting. Kemudian, mengagihkan sumber keuangan mengikut peruntukan yang telah ditetapkan mengikut perancangan tadi. Okey. Iaitu bajet keuangan yang telah diluluskan oleh pihak pengurusan perlu diagihkan mengikut peruntukan kepada setiap bahagian. Okey, selalunya setiap bahagian tu tidak akan dapat sama jumlahnya kerana dia bergantung kepada keperluan. Pengagihan tersebut perlu dibuat mengikut masa dan juga jenis perbelanjaan yang ditetapkan oleh organisasi.
Okey, seterusnya, mengawal keuangan setiap bahagian. Okey, bahagian fungsian keuangan ni mesti memastikan perbelanjaan setiap bahagian berdasarkan bajet yang telah diluluskan. Kenapa? Sekiranya kita bajet bahagian, contohnya bahagian jualan RM100,000. Okey. Jadi dia kena berbelanja ikut bajet itulah. Kalau terlebih, dia akan memberi kesan kepada perniagaan. Okey, seterusnya, setiap bahagian akan dipantau dalam aspek keuangan supaya masalah salah urus perbelanjaan tidak berlaku. Dan yang paling penting sekali, setiap urusan mestilah mempunyai resit ataupun rekod yang sah untuk mengelakkan pecah amanah ataupun salah guna kuasa. Okey. Ini yang telah dikatakan tadilah, mengelakkan berlakunya penipuan dan juga penyelewengan. Okey, bahagian fungsian teknologi maklumat dan juga komunikasi ataupun ICT. Teknologi maklumat merangkumi teknologi pengkomputeran dan telekomunikasi yang digunakan dalam pelbagai bidang, contohnya bidang perniagaan, penerbitan, penyiaran, perubatan, pendidikan, perindustrian, pertanian, kosmetik dan sebagainya. Seterusnya, bahagian fungsian ICT ini merangkumi penggunaan teknologi komputer seperti teknologi perisian untuk mengubah dan juga memindahkan data, memproses, menyimpan dan melindungi semua maklumat yang ada dalam organisasi secara selamat, mudah, cepat dan juga tepat. Penggunaan komputer sangat penting untuk membolehkan data-data perniagaan disimpan. Okey, kita lihat dahulu tujuan bahagian fungsian ICT. Yang pertama, operasi organisasi lebih efektif dan juga lebih efisien. Yang kedua, memudahkan komunikasi dalaman, sama ada dalaman kita panggil intranet dan juga luaran dipanggil internet. Menyimpan maklumat dan juga data perniagaan dan juga yang terakhir, mempercepatkan urus niaga. Okey, operasi organisasi lebih efektif dan juga efisien. Okey, ini dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi dan juga pengkomputeran dan juga perisian komputer yang terkini. Okey, kita lihat pula intranet dan juga intranet. Intranet memudahkan staf dalam organisasi berkomunikasi, manakala teknologi internet pula boleh digunakan untuk menjalankan pelbagai aktiviti jual beli seperti e-dagang, sumber bekalan e-perolehan, mempromosikan barang dan juga perkhidmatan. Seterusnya, menyimpan maklumat dan juga data perniagaan. Setiap perniagaan mempunyai pangkalan data sendiri untuk menyimpan maklumat yang penting seperti sumber manusia, keuangan, perbekalan ataupun penjualan, pembelian dan juga perolehan. Hal ini memudahkan pihak pengurusan mengakses data sekiranya diperlukan dengan kadar segera. Mempercepatkan urus niaga. Teknologi internet dapat membantu mempercepatkan urus niaga di antara peniaga dengan pembeli. Hal ini akan meningkatkan keuntungan perniagaan. Okey, apa pula peranan bahagian ICT ini? Yang pertama, untuk mengurus dan juga menyelaras sistem perkakasan dalam sistem aplikasi teknologi maklumat serta kerangkaian intranet dan juga internet sesebuah perniagaan. Selain itu, bahagian ini juga bertanggungjawab terhadap keselamatan sistem ICT. Okey. Peranannya juga ialah bertanggungjawab dalam sistem keselamatan, memastikan hanya pengguna yang dibenarkan sahaja boleh mengakses sistem. Ini mengelakkan berlakunya kecuaian ataupun kecurian maklumat, memastikan adanya sistem simpanan yang penuh untuk menyimpan semula data yang kritikal dalam masa kecemasan. Seterusnya, boleh membantu dan juga menolong pekerja menyelesaikan masalah berkaitan dengan penggunaan perisian baru dan mengesyorkan sistem atau perisian terkini mengikut perkembangan teknologi dan juga keperluan perniagaan. Dan yang terakhir, untuk membantu pengguna yang berhadapan dengan masalah komputer. Sekian sahaja
peranan ataupun tujuan dua bahagian fungsian iaitu keuangan dan juga ICT. Kita akan bertemu lagi dalam video yang akan datang. Sekian dahulu. Assalamualaikum.